Oke, salam kawan. Ucapkan terima kasih banyak karena sentiasa bersama dengan Daniel Jani channel ini. So, saya harap kawan-kawan di luar sana sehat ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang membantu saya untuk menjawab komen-komen yang ada di bawah tuh. Itu saya ucapkan terima kasih banyak. Oke kawan, hari ini saya nak bercerita tentang PH nih, yang mana selalu dimomokkan padan muka 22 bulan. Kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang ni cakap banyak, dulu tak cakap banyak. Oke ya. Ini menurut pandangan saya ya, pandangan pribadi saya. 22 bulan itu jatuh itu karena curang. Senang ya, mudah aja ceritanya. Bukannya perlawanan antara Barisan Nasional dengan PH. Kalau pada saya, kalau nak katakan jatuh yang betul-betul, itulah dia punya basic dia. Perlawanan antara parti politik ini tadi, waktu pilihan raya. Ini bukannya satu perlawanan, tetapi atas curang. Sudah menang atas tiket PKA, sudah mereka bukan pakai tiket PKA, pakai bendera PKA, menang dalam PH. Mereka sibuk nak keluar, nak berpecah lagi. Tujuannya untuk apa? Kenapa dulu tidak buat seperti itu? Hanya ambil kesempatan kepada rakyat untuk mengundi mereka di waktu itu, karena waktu itu kekuatan PH sudah ada, sudah jelas ada. Orang sudah tidak mau dengan Barisan Nasional waktu itu. Jadi kesempatan mereka ini tadi menggunakan PH untuk mendapat kemenangan. Karena dengan mandat daripada rakyat ini tadi memberi mereka undi untuk menjadi MP. Inilah yang digunakan nanti untuk mereka berkuasa. Jadi jumlah MP yang mereka boleh dapat daripada hasil mereka curang dengan PH ini tadi, mereka keluar daripada PH, gunakan hasil daripada mereka menang ini tadi, pergi untuk jadi wakil rakyat, jadi menteri yang ada hari ini. Ini adalah yang dipertikaikan oleh rakyat, mandat rakyat. Tetapi mereka bertolak dalih dengan isu-isu lain. Ada yang mengatakan orang rakyat dah menolak dah PH. Ini bukan rakyat menolak. Sekarang ni yang menjadi menteri di atas tu, itu kalau kita buat pertandingan hari ini, belum tentu mereka ni boleh menang. Yakin mereka ni semua boleh menang? Kita tengok pilihan raya nanti. Buat pilihan raya, kita tengok. Itu saya kata. Ini sebenarnya bukan mandat rakyat. Ini namanya menipu rakyat. Di waktu itu orang nak sokong PH. Mereka menggunakan kerusi PH untuk mereka mendapatkan jawatan. Jadi MP, menang pilihan raya, lompat. Kalau daripada awal mereka ini sebelum pilihan raya keluar daripada PH, tidak ikut PH, mungkin PH tidak jatuh hari ini. Kalau bersatu tu tak ada dalam PH, mungkin PH hari ini kuat. Kursi yang dibagi dengan bersatu berapa banyak? Kalah. Sudah kalah, jadi menteri ramai, sudah ramai. Ini yang berlaku hari ini. Tun sendiri pun keluar. Jadi hanya nak bertakhta, untuk nak mendapatkan sesuatu yang mereka nak daripada PH. Dan orang-orang yang lompat kata pula, geng-geng Azmin, geng-geng Zuraida ni tadi, ini juga antara yang penyebabnya. Kita tengok kursi yang ada hari ini, 90 kursi yang ada PH hari ini, solid. Nanti kalau pilihan raya, berapa banyak lagi kursi yang kosong tuh, yang ditinggalkan bersatu, yang ditinggalkan oleh orang PKA yang dah lompat kata ni. Diisilah nanti 90, tak payah menang banyak. Satu Malaysia ni PH boleh menang 30 lagi. Selamat jalan. Ini yang mereka takutkan. Jadi dimomokkan isu ini. Isunya Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mereka dok main-mainkan hari ini. Yang kata dulu tak nak bersuara ni dulu, janji minyak turunlah inilah. Ini bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang buat. Datuk Seri Anwar Ibrahim seperti mana yang kita tahu, dia keluar daripada penjara, masuk bertanding dekat Politician, menang. Apa jawatan yang dia ada? Senator pun Datuk Seri Anwar Ibrahim tak jadi. Macam mana nak bersuara? Duduk diam-diamlah, menteri kan dah ada. Jadi inilah isunya. Dan waktu itu juga pengurusi PH siapa? Masih Tun. Jadi apa yang berlaku hari ini, dimomokkan Datuk Seri Anwar Ibrahim serta DAP ini tujuannya untuk nak pecahkan dua parti ini, karena parti ini besar. Mana ada isunya mereka ke amanah tu.
Mana untunglah duduk aja diam-diam. Yang mereka mainkan ini supaya parti PKA ini pecah lagi. Harapan mereka supaya orang benci dengan DAP. Nak benci DAP macam mana? MP DAP itu bukannya DAP itu kau boleh batalkan, tetapi MP DAP ini macam mana kau nak batalkan? Yang menyokongnya rakyat, mandat rakyat. Rakyat yang menyokongkan MP daripada DAP ini. Walaupun dia tu Lim Kiat Siang ke, Lim Guan Eng ke, siapa ke, ini disokong oleh rakyat. Kemenangan dia di PRU yang lepas itu yang membuatkan kursi DAP itu kuat. Karena banyak, karena kemenangan banyak. Kekalahannya MCA, MIC. Tetapi mereka ini tidak paham di situ. Batallah DAP itu sekalipun. MP-nya tetap tinggal MP. Kalau kau nak hentikan DAP ini, itulah mereka cuba membuatkan untuk rakyat benci dengan DAP. Itu yang mereka cuba masukkan isu kaum, isu agama lah bagai-bagai. Tujuannya untuk itu. Tetapi untuk orang yang ingin demokrasi, ingin hidup harmoni, mereka menyokong parti-parti yang ada dalam PHS ini karena itulah parti yang berbilang kaum. Macam mana kaum-kaum yang lain hendak menyokong UMNO? Ini nasib baik dia boleh masuk dekat Sabah. Kalau dekat Sarawak macam mana kaum-kaum yang dekat Sarawak tu nak menyokong? Begitu juga Bersatu. Macam mana nak masuk Sarawak kalau parti itu seperti ini yang ada sekarang ni? PAS tak payah nak cerita lah. PAS langsung tak boleh nak masuk Sarawak. Ini hakikatnya. Sekarang ni mereka cuma main di Semenanjung, tujuannya ini. Tetapi kekuatan DAP itu bukan hanya di Semenanjung. Kekuatan PKL bukan hanya di Semenanjung, seluruh Malaysia. Mereka cuba nak seperti ini, mereka dah terlambat, dah terlanjur daftarkan parti itu seperti itu. Dulu boleh, hari ini dah tak boleh. Negara semakin maju, orang semakin berfikir. Orang-orang muda seperti kita ni, seperti saya ni, pemikiran mereka dah berbeza. Apalagi kalau yang dah pergi ke overseas, balik ke Malaysia, mereka dah tahu dah. Dekat sini boleh kita mainkan isu kaum, mainkan isu agama. Coba kalau kita pergi overseas, kita duduk satu rumah, kita sewa satu rumah. Kawan-kawan dari Malaysia ni, tak kira Kelantan, tak kira Sabah, tak kira Sarawak, tak kira Johor, tak kira Melaka, yang penting kita pentingkan dekat situ. Kita bukan tengok dari Cina, bukan tengok dari Iban, bukan tengok dari India, bukan tengok dari Melayu. Kita dah tengok tu. Yang kita tengok, where you come from? Malaysia. Okay, friend. Satu Malaysia. Macam tu. Ini yang membuatkan kita lebih akrab. Itu kalau kita tengok pelajar kita ke, tak tahulah kalau pelajar kita yang jenis sekelompok, jenis tak ambil tahu. Tapi untuk orang yang bekerja di luar negeri, kebanyakannya orang Malaysia, balik ke Malaysia pemikiran mereka mesti terbuka. Tidak lagi kepada isu yang seperti ada kita dengar hari ini. Isu yang ada dimainkan hari ini seolah-olah katak dibuat tempurung je. Mungkin di kampung-kampung yang tidak pernah, kita tahulah, bukan saya nak menghina orang, ini hakikat. Sedangkan keluarga saya sendiri pun kapal terbang tak pernah nak naik. Jadi jenis ni lah, yang cakap lebih, kuah lebih, tetapi hakikatnya apa pun tak tahu. Bila sembang aja politik, entah apa-apa. Ini betul-betul kedai kopi punya sembang, bukan kedai kopi lah. Tak, kedai kopi pun dah tak layak. Inilah hakikatnya. Momokkan sesuatu yang benda yang salah kepada orang lain, yang membuatkan orang lain terpedaya. Tetapi untuk hakikat bahawa kenapa PH itu jatuh dan kenapa Datuk Seri Anwar dipersalahkan, itulah, seperti itulah tadi. Ketakutan yang mereka rasai untuk mereka nak bergerak ke hadapan untuk PRU ni, ini sudah mereka rasakan. Kerana kita tahu Barisan Nasional mungkin macam mana nak ni, GPS saja dah keluar. Sebab tu namanya GPS. Dulu PBB, dia keluar daripada gabungan Barisan Nasional ni. Sekarang ni Barisan Nasional tinggal mana, apa yang ada lagi. Kalau nama Barisan Nasional tapi dalamnya cuma UMNO, MCA, tak ada kerusi, MIC, tak ada kerusi, buat apa namanya Barisan Nasional? Tak ada guna lah nama Barisan Nasional yang dimainkan ni.
Barisan Nasional yang mereka mainkan ini tujuannya seperti mana yang kita tengok di Sabah ataupun yang hari itu kalau kita tengok yang di Sabah ada dia menggunakan juga logo Barisan Nasional. Tujuannya adalah untuk nak mendapatkan undi. Barisan Nasional ini parti apa lagi yang tinggal? Gabungan yang tinggal dekat Sabah tu ada sedikit lah. Itu saja tujuannya. Tujuannya untuk UMNO saja. Tetapi untuk nak mengaburi orang bukan daripada parti UMNO, contohnya orang bukan Islam, orang bukan Melayu contohnya, itu yang dia kaburikan dekat situ. Jadi dia masih menggunakan Barisan Nasional ini tadi. Tujuannya hanya tinggal itu saja. Kalau PAS, tinggal apa lagi? Bertanding banyak kursi, tinggal tu yang menang. Sebab tu nak dibanggakan. Kita belum tahu lagi PAS lepas ini apa nak jadi. Sekarang ni kalau kita tengok dekat media sosial, anak-anak muda Kelantan, mungkin orang tua dia yang masih ini mungkin masih oke, tetapi kebanyakan anak muda Kelantan, apalagi anak muda Kelantan yang dah banyak keluar negeri, saya rasa harapan tu tidak cerah lah. Anak Kelantan, anak Terengganu, apalagi kalau yang seperti mana yang kita tengok saudara Rafizi, habislah. Bersatu seperti mana kita tahu. Bersatu ini walaupun dia baru, tetapi Perdana Menteri adalah orang bersatu. Orang-orang kuat yang ada dalam government sekarang ni hampir-hampir semua bersatu. Jadi kerja dia pun nak cuba nak telan UMNO juga. Karena dia tahu kalau dia tidak cuba telankan UMNO, habislah. Jadi apa yang kita nak tahu tentang sedikit hal-hal ini. Jadi apa yang mereka momokkan ini tujuannya hanya untuk ini. Kepentingan mereka untuk nak bergerak di PRU ini nanti. PRU ke-15 nih. Dan mereka takut jatuh nih. Sekarang ini. Jadi mereka mainkan isu ini supaya benda itu asal kekal. Sebab itulah jasa nih nak dipercepatkan sampai 85 juta nak dibagi. Belum lagi yang Azmin punya 8 juta saya dengar. Parti apa parti pula, komuniti apa. Jadi inilah komuniti penggerak, baru ingat saya. Tujuannya untuk apa? Itulah. Dan harapan mereka adalah untuk nak merampas Selangor. Kalau penggerak ni tadi, ini menurut saya ya. Tapi saya belum cerita sampai situ, cuma ini saya buka sedikit rahsianya. Tapi penggerak, hati-hati Selangor lepas ni. Oke kawan-kawan, saya begitulah. Saya tak nak melalut ke lain. So saya harap kawan-kawan di luar sana paham bahwa kenapa momokkan tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim, cakap banyak di sini dan ini, lepas tu 22-an gagal gini. Sebenarnya kita dah dengar sedikit apa yang saya nak bincangkan tadi, tapi sebenarnya banyak yang saya terlepas, tidak sempat nak cakap. Jadi saya mungkin macam cepatkan. So saya minta maaf di situ kalau ada yang tertinggal apa yang patut saya nak katakan di sini. Tapi saya harap penjelasan ini serba sedikit membina untuk kita di masa akan datang bahwa kejatuhan PS itu bukan jatuh pada saya. Dia dikhianati, dan kita tengok permainan yang ada hari ini, itulah dia yang berlaku kepada PS. Kalau betul jatuh itu adalah lawan Barisan Nasional dengan PS, dengan tim A dengan tim B gitu. Oke kawan-kawan, so sekian dari saya dulu. Sekian, terima kasih. Oke.